Jadi jelas perkara yaqadah tadi nampak-nampak kalau memang harus berlaku, tapi itu datangnya daripada Allah sebagai karamah, kekeramatan. Berlaku hanya apabila Allah kehendaki, biasanya jarang berlaku, tidak berulang-ulang. Kalau selalu berlaku berulang-ulang, ini memanglah yaqadah syaitannya. Satu perkara lain yang perlu saya beritahu, sebenarnya nampak seperti itu, macam Abu Bakar ke Khandalah tadi, atau sahabat-sahabat lain, atau ulama-ulama tasawuf lain yang pernah nampak Rasulullah ke apa-apa, sebenarnya bukan dalam yaqadah, bukan dalam keadaan jaga menjadi, bukan. Sebenarnya dalam keadaan antara yaqadah dengan naum, dalam keadaan ketika seseorang itu berada antara tidur dengan jaga. Kita jarang dengar kita ni sebenarnya tuan-tuan ada ketika berada tidur tidak, jaga tidak. Ketika itulah biasa nampak. Kalau sekiranya seseorang itu tengah berzikir, didatangilah betul oleh Rasulullah atau tokoh-tokoh tertentu, pertama sekali orang tu tak akan bercerita. Pertama sekali orang tu tak akan bercerita, walaupun kepada murid dia, kecuali ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau dia cerita dengan murid-murid dia, tak kira buat syarahan macam ni, semalam saya jumpa Rasulullah, itu bohong lah. Sebab karamah mesti disembunyikan, mukjizat mesti diisytiharkan. Itu kaedahnya. Karamah disembunyikan. Para wali-wali dia akan sembunyikan kekeramatan yang Allah kurniakan. Tapi nabi-nabi dan rasul-rasul dia akan tunjukkan apa itu mukjizat. Itu kaedahnya. Jadi kalau diceritakan, itu bukan dah. Lagipun karamah ini menjadi rahsia Allah. Allah tak akan kurniakan kepada orang yang tidak amanah. Bila dia menceritakan dirinya itu dia jumpa Rasulullah, itu bohong lah. Selain daripada itu, kalau benar seseorang itu menemui tokoh-tokoh tertentu, katalah menemui Rasulullah, maka kesannya itu menemui Rasulullah ni tadi ketika berzikir, itu kan satu karamah, kemuliaan daripada Allah. Bukan semata-mata nampak Rasulullah, apa kesan dia? Kesan dia, tengok. Kalau ada kesan betul, bertemu Rasulullah ni hebat tuan-tuan. Jadi kesannya tengoklah. Kesan daripada sifat-sifat Rasulullah ada tak? Kalau betul dia bertemu Rasulullah, hati Rasulullah itu lembut, sikap Rasulullah itu lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum law kunta faddan qalidal qalbi lam faddu min hawlik. Ada tak orang tu? Tapi kalau orang mengaku jumpa Rasulullah ni makin keras, sikapnya keras, tindak-tindak tanduknya keras,
tapi dia mengaku selalu berjumpa Rasulullah. Atau dia mengaku jumpa si Bahaudin, tak ada pun sifat-sifat si Bahaudin, kesannya tak ada. Ataupun dia mengaku jumpa Imam Ghazali, tak ada pun ciri-ciri Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hebat ilmunya. Orang ni cakap benda-benda yang jahil. Jadi dari segi sifat-sifat ketakwaan itu kita boleh lihat betul ke tidak. Kerana itulah tuan-tuan, kita simpulkan menemui Rasulullah dalam keadaan yaqadah tadi, pertama sekali, kalau yaqadah macam ni tak berlaku. Yang selalunya ialah berlaku ketika seseorang itu berada antara jaga dengan tidur, kerana pada masa itu pandangan roh sangat tajam dan jauh. Kemungkinan masa itulah. Selain daripada itu, tentulah sifat-sifat jahat dahir dan batin orang tu dah tak ada, dah bersih, hatinya dah bersih, barulah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlakunya sangat jarang, kerana itu tidak diwar-warkan, tidak dibesar-besarkan, tapi disorok-sorokkan, tak diceritakan. Marah sekiranya orang bercerita-cerita tentang perkara-perkara tersebut. Kalau seseorang tu asyik menceritakan hal-hal ini, inilah membukakan, menukarkan babun dayyikun kepada babun wasi'un. Pintu yang sempit ditukar kepada pintu yang luas. Kita boleh tahu ini tak boleh. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, innal waridatal ilahiyah ta'ti baktatan, datangnya mendadak. Kata Ibnu Athaillah, dia tak boleh didakwa oleh seseorang bahawa dia boleh kerana ada amalannya, biwujudil isti'dad. Kita baca inilah nanti boleh jumpa Rasulullah, tak boleh. Tapi dalam setengah terdekat dia ada sebut gitu. Dalam Ahmadiyah ada baca selawat Nabi yang kalau dibaca sekian boleh menemui Rasulullah. Itu isti'dad. Kata Ibnu Athaillah tidak boleh. Waridat ilahiyah itu tak boleh. Dia datangnya mendadak, maka tak ada, supaya tak ada siapa pun yang mendakwa dia mempunyai persediaan amal yang boleh mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tidak boleh. Tuan baca setengah-setengah risalah baca ni sekian-sekian, boleh menemui Rasulullah. Ini berlawanan dengan pandangan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kata tidak boleh, supaya tidak ada hamba-hamba Allah yang mendakwa dia mempunyai kebolehan, mempunyai persediaan amal yang boleh menyampaikan kepada waridat ilahiyah. Itu tak boleh, kerana datangnya semata-mata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita nampak Rasulullah itu sebahagian daripada waridat ilahiyah, sebagai karamah. Karamah itu warid daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia warid ni jarang berlaku. Kalau selalu itu bukannya.